Oke, salam kawan-kawan. Saya ucapkan terima kasih karena masih bersama dengan channel ini, Daniel Jani Channel. So, saya harap kawan-kawan yang rasa channel saya ini oke, saya minta tolong share kepada kawan-kawan yang lain ataupun subscribe untuk kita teruskan channel ini supaya berkembang lebih jauh lagi. Saya pun dah lama tidak upload video karena kesibukan saya juga. Tetapi tadi saya balik, tadi siang saya sempat upload satu video, dan ni saya balik ni, saya tengok ada isu, saya upload lah, saya macam tu. So isu yang saya tengok ni hari ni, kenyataan Perdana Menteri kita sendiri, dia mengatakan hanya darurat yang boleh tangguhkan PRK Batu Sapi dan PRN Negeri Sarawak. Okey, untuk maklumat ini saya dapat ni, saya baca ni daripada Malaysia Kini, ada di sini. So kawan-kawan boleh semak balik di situ. Saya pun ada baca tadi, tapi saya cuma sepintas lalu untuk kita nak huraikan. Mungkin pandangan saya tidak betul, mungkin pandangan kawan-kawan betul, tapi kalau kawan-kawan punya pandangan betul, ya buat komen di bawah ya. Memang betul apa yang Perdana Menteri ini kata tentang darurat ni, cuma itu yang boleh stopkan ya. Untuk pilihan raya ya, ada betul ada tidak, tetapi menurut saya macam ni, kita pergi PRN Batu Sapi ya. PRN Batu Sapi itu sebenarnya siapa yang nak bertanding di situ? Kalau tim A contohnya PN tim A, tim B PH ataupun Warisan tim B-nya. Okey, ini dua MP yang nak bertanding dekat sana. Dua orang ni sajalah datang ke sana. Dan mereka sajalah berkempen. Tidak perlulah seisi Malaysia ni nak datang ke Sabah berkempen satu tempat. Inilah puncanya yang berlaku hari ni. Semua datang ke Sabah bawa balik COVID. Kalau tidak kerana itu, tak adalah berlaku seperti ini. Mungkin di Sabah tu banyak, tetapi tidak sampai ke sini. Dan satu lagi masalah yang kita duk dengar, ramai itu yang tidak ikut SOP, tidak karantin lah, tidak apalah. Ni hari ni berapa ramai rakyat, budak-budak pun ada aku tengok tadi yang kena denda 1,000. Menteri, patutnya Menteri kalau melanggar peraturan SOP ini, apalagi melibatkan hal-hal besar seperti ini bukan hal kecil. Kenapa tidak pecat terus? Negara lain pecat ataupun dia sendiri letak jawatan. Ini hakikat. Mudah saja. Kalau itu yang saya kata, kita balik kepada PRK Batu Sapi ini. Dua orang tu sajalah berkempen dekat sana, sudah. Orang tahu nih, ini orang PN, ini orang PH ataupun ini orang Warisan, selesai masalah. Nanti diorang mengundi ikut SOP. Ini isu, kalau itu pandangan saya lah. Kerana itu tidak dapat dihentikan, harus ada PRK. Karena perlembagaan kita memang membenarkan itu. Itu saya kata, kalau darurat memang dia tak boleh nak buat, tetapi bukan isunya. Sebenarnya pada saya itu masih isu kecil. Ada isu lain sebenarnya, isu politik, takut jatuh. Itu sebenarnya sama juga PRN Sarawak ini. Tidak perlulah daripada orang Semenanjung datang, cukuplah kalau GPS yang pegang sana, GPS nak lawan siapa? Nak lawan PH ke, nak lawan DAP ke, nak lawan parti-parti komponen yang ada daripada Sarawak sana sendiri. Dah, biar mereka di sana Sarawak uruskan. Yang ada sekarang ni, kerajaan yang memimpin Sarawak sekarang ni, GPS, dia tahulah kerja dia. Bukannya 2 hari. Kenapa nak berduyun-duyun nak pergi ke sana? Kenapa takut tong duit tak boleh nak hantar ke Sabah Sarawak? Takut kontainer kena tahan dekat ni, dekat tengah laut. Itu saja ada punya isunya. Boleh dibuat di Sarawak. Sarawak pun tutup. Daripada Sabah tak boleh masuk, daripada Semenanjung tak boleh masuk, buatlah PRN. Selesai masalah. Kita Malaysia kata macam ni. Singapura buat, satu negara Singapura memang kecil, tapi negara Singapura berjuta. Negeri Sarawak tu negeri, walaupun negeri tidak sampai 5 juta. Apa yang isunya?
Jadi boleh buat benda itu kalau betul-betul ikut SOP. Yang masalahnya yang melanggar SOP ini. Jadi kalau kita tidak buat, sampai bila pun, kalau kita nak buat darurat hari ini, PRN Sarawak pun belum buat hari ini. Bukan hari ini PRN Sarawak nak buat. Kenapa nak darurat hari ini? Nah, mungkin PRN Sarawak itu nak dibuat tahun depan. Tahun depan mungkin COVID sudah habis. Ini alasan yang pada saya tidak logik masuk akal lah. Ini kalau saya baca sedikit yang saya baca tadi lah. Apa kenapa kena PRN Sarawak dengan nak darurat hari ini? PRN Sarawak belum lagi. Boleh sampai tahun depan. Jadi tak ada isunya. Tahun depan mungkin bulan 3, bulan 4. Tahun ini mungkin COVID sudah menurun. Mungkin di Sarawak sudah tidak ada. Yang ada di Sarawak hari ini itu hari pun bawa daripada luar. So apa isu dia? Itu kalau menurut saya lah. Nah, jadi buatlah Sarawak buat pilihan raya selepas tahun depan ataupun bulan 1 ke bulan 2 COVID dah tak ada. Saya boleh percaya 100% tak ada COVID tahun depan dekat Sarawak. Yang ada ni pun 1-2 yang dibawa daripada lain. Tutup semua. Daripada Semenanjung jangan masuk, daripada Sabah jangan masuk. Okeylah, dia orang sendiri urus diri dia orang dekat sana. Tahulah dia orang. Habis cerita. Kenapa kita nak sibuk pergi ke negeri ini daripada Semenanjung pergi ke Sabah semua sekali. Lepas tu buat balik lagi ke sini. Inilah puncanya. Terima sajalah hakikat kalau rakyat seperti saya ni nak kritik. Ini sebenarnya isu politik saja untuk mereka nak terus bertahan supaya kalau darurat dengan parlimen pun batal, maka tidak terbongkarlah isunya. Siapa nak menyokong siapa, siapa yang nak pergi ke sini, siapa yang nak pergi ke kanan. Inilah ceritanya pun. Majoriti dah kurang. Kita tengok dengan isunya dengan UMNO hari ini, putar belit. Daripada pihak UMNO kata nak lantik timbalan gedemuk seperti ini. Kenyataan baru hari ini pula mengatakan tidak pernah pun, tidak ada lagi. Nah, baguslah bergaduhlah UMNO dengan PN ni. Saya tak ambil peduli hal itulah politik mereka sendiri. Jadi untuk isu itu pada saya tidak sesuai lah. Kalau nak darurat hanya kerana nak mengelakkan PRN Negeri Sarawak dan Batu Sapi punya PRK, itu tidak logik. Kalau menurut saya, menurut kawan-kawan saya tidak tahu. Kalau ada pandangan kawan-kawan yang lebih baik, komennya di bawah nih. Nanti di bawah video saya ini komen, so saya tahu. Sebab saya membangkang ini kerana saya tengok ini politik lagi nih, saya kata. PRN Sarawak tahun depan pun masih boleh dibuat. Yang nak buat darurat hari ini itu kenapa? Itu saja kawan-kawan. Okey, sekian. Saya tak nak panjang-panjang, nanti kau orang fed up dengan aku. Aku cuma huraikan apa yang sudah terkeluar dekat bar ni. Jadi aku sukalah membangkang kadang-kadang. Kalau benda yang aku rasa tidak betul, ya aku bangkang lah. Jadi aku share dekat sini supaya kawan-kawan tahu. Mungkin nanti terkeluar idea kawan-kawan yang lebih baik daripada aku. Okey kawan-kawan, so sekian, terima kasih dari saya. So ada yang kawannya kata LTL ya. Saya selalu lupa LTL kawan-kawan tu. Okey, thank you kawan-kawan. Semoga sihat sejahtera di luar sana. Okey.